Saya minta jasa baik Haji untuk kita mulakan malam ni dengan bacaan doa selamat. Pinta Tok Alang. Jadi setelah Haji Husin membaca doa memohon agar segala urusan mereka dirahmati dan dilindungi, mereka pun memulakan langkah. Dan langkah mereka ni dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kita saja yang akan berdepan dengan setan-setan tu. Usop akan bantu kita. Yang lain, minta jasa baik untuk ikut aja apa arahan kita. Pinta Tok Alang tak kala mereka tiba di luar halaman rumah Sapri. Haji boleh buat pendinding ke? Tanya Tok Alang kepada Haji Husin. InsyaAllah boleh Tok Alang, insyaAllah boleh. Alhamdulillah. Jadi kita bolehlah harapkan Haji untuk naikkan pendinding untuk mereka bertiga, betul tak? Tanya Tok Alang. Mereka bertiga yang dimasukkan adalah Pak Yus, Mak Leha dan juga Apai. Haji Husin mengangguk. Tapi Tok Alang, kita ni tak adalah sehebat macam Tok Alang. Tapi kalau Alang boleh bantu, itu lebih baik, ujar Haji Husin. Dan Tok Alang pada waktu tu hanya tersenyum saja. Kalau macam tu, jom kita masuk ke pekarangan rumah dia. Kita akan buat satu bulatan pendinding. Haji Husin, Pak Yus, Mak Leha dengan Apai mesti duduk dekat dalam gelung tu. Jangan keluar walau apa pun yang terjadi, faham? Dan semua mengangguk faham. Jadi maka mereka pun melangkah masuk. Tok Alang mengetuai di bahagian hadapan. Dalam jarak lebih kurang dalam 5 meter dari rumah, Tok Alang mengangkat tangan supaya mereka berhenti. Usop, kamu berdiri kat sini Usop, kata Tok Alang sambil menghulurkan tangan seperti meminta sesuatu. Jadi pada waktu tu Pak Usop menghulurkan sebungkus garam yang dikeluarkan daripada beg silang dia. Tok Alang terus mencapai bungkusan tu. Lalu dia berpusing mengelilingi mereka berempat sambil menabur garam. Mulut terkumat kamit bagai membina pendinding. Lebihan garam dihulur kembali kepada Pak Usop. Ingat, walau apa pun yang terjadi, jangan keluar daripada gelung ni selagi kita tak arahkan. Boleh duduk untuk keselesaan diri. Seperkara lagi, jangan tegur apa benda yang kamu semua nampak, ujar Tok Alang pada waktu tu. Sekali lagi mereka mengangguk faham dan mereka faham dengan arahan daripada Tok Alang. Pak Usop menghulurkan sebotol air mineral kepada Haji Husin. Haji Husin, ini air mineral ni kod-kod kalau emergency nanti, bisik Pak Usop sambil tersengih. Habis Pak Usop tak nak guna air ke? Tanya Haji Husin. Pak Usop pada waktu tu menggelengkan kepala sambil menyelup beg dia. Haji Husin, saya ada lagi sebotol ni katanya sambil menunjukkan sebotol lagi air. Usop, mari ke sini, ajak Tok Alang yang sudah tersedia berdiri dekat depan tangga. Jadi pada waktu tu Tok Alang memulut tubuh. Dia membacakan sesuatu. Pak Usop pula menghulurkan sebungkus ladi hitam. Tok Alang terus menyeluk tangan kirinya ke dalam bungkusan tu. Usop, dia dah tahu. Tok Alang telah bersedia dengan segenggam ladi hitam dekat tangan kiri dia. Dan pada waktu itu, pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Dan secara tiba-tiba datang satu angin yang sangat kuat menghembus ke arah mereka. Angin itu menderu seperti ribut. Lalu datang bau hanyir darah bertebaran di seluruh kawasan. Mereka yang berada dekat dalam bulatan tu terpaksa menutup hidung mereka kerana bau yang amat busuk. Mak Leha pada waktu tu hampir muntah.
Jadi Mak Leha pada waktu itu terbatuk. Tapi dengan segera Pak Yus menggosok belakang dia supaya lebih bertenang. Naik. Datang satu suara daripada dalam rumah yang sangat-sangat menyeramkan. Tok Alang masih berdiri dekat depan tangga sambil memeluk tubuh. Mulutnya masih lagi terkumat kamit. Lantas, dia mula melangkah ke atas. Baru sebelah kakinya menjejak ke anak tangga, dia menoleh ke arah Pak Usop. Usop, kamu tunggu dekat bawah. Biar aku naik dulu. Kamu keluarkan keris sekarang. Arah Tok Alang. Jadi pada waktu tu Pak Usop mengeluarkan pula keris yang telah dibalut kembali dengan kain kuning lalu dihulurkan kepada Tok Alang. Usop, buka bulatan kain dan juga sarung. Arah Tok Alang, lalu mukanya dihalakan kembali ke arah rumah. Mulutnya masih lagi terus membaca sesuatu. Pak Usop menghulurkan keris ke tangan kanan dia. Maka Tok Alang telah bersedia dengan keris di tangan kanan dan lada hitam di tangan kiri. Lalu Tok Alang melangkah naik dengan penuh rasa hati-hati. Dia melangkah seperti orang yang sedang bersilat. Apabila dia tiba di muka pintu, dia terus melangkah laju terus masuk ke dalam tengah rumah. Bergendang bunyi lantai papan dek kerana langkah laju Tok Alang. Dan Tok Alang terus bersedia dengan kuda-kuda silat dia. Kedua belah tangan disilang ke hadapan dada. Dan pintu pada waktu itu tertutup dengan sendirinya. Keadaan terus menjadi gelap gelita. Berani kau masuk, Datang satu suara perempuan yang amat menyeramkan. Hei, mana Sabri? Bentak Tok Alang. Sabri? Sabri dia tu hak aku. Siapa kau yang nak membentak aku sekarang ni? Sabri tu hak aku. Jadi pada waktu tu Tok Alang dah mula naik darah. Dia menghentakkan sebelah kaki dia. Ditabur lada hitam yang ada dekat tangan kiri dia di sekeliling. Kaf, Waw, Nun. Terbuka mata, terbuka hijabku. Terang hatiku, terang jiwaku. La ilaha illallah. Sekali lagi Tok Alang menghentak kaki dia. Terus keadaan dalam rumah menjadi terang benderang bagi Tok Alang. Di hadapannya ada 3 lembaga berbogel yang penuh berlendir dan berulat, merangkak dalam keadaan bersedia untuk menerkam dia. Namun, Kesuma Ikal Mayang dan Sabri masih tidak kelihatan. Hei, kesini kau! Pekik Tok Alang. Jadi mereka yang ada di bawah dapat mendengar bunyi riuh pikuk dekat atas rumah. Apai dan Mak Leha asyik menggosok-gosok tengkuk mereka kerana bulu roma yang sentiasa merinding. Angin bertiup agak kencang. Kedinginannya menusuk hingga ke tulang sumsum. Abang! Belum sempat Mak Leha bercakap, Pak Yus menekuk mulutnya supaya jangan ditegur. Mak Leha mengangguk faham. Tok Alang meliang liuk mengelak tekaman dari ketiga-tiga makhluk itu. Dia merapatkan genggamannya ke mulut lalu dibacakan sesuatu. Hei, setan jijik! Lalu dia lempar lebihan lada hitam yang masih ada ke arah ketiga mereka. Menggelupur mereka di atas lantai. Terbit asap-asap nipis dari tubuh badan mereka yang menjijikkan. Sakit. Sakit.
Mereka menggeliat kesakitan seketika lalu cuba untuk bangkit kembali. Hei, kamu syaitan yang banyak merosakkan manusia, ujar Tok Alang sambil memegang kerisnya yang ditegakkan ke hadapan muka. Mulutnya membaca sesuatu lalu ditiupkan ke mata keris. Pintu rumah kembali terbuka dengan sendirinya. Muncul Haji Arsyad dekat depan dia. Tanpa sepatah kata, Haji Arsyad terus mengangkat makhluk itu lalu dicampak keluar satu persatu. Bergelimpanganlah mereka di atas serambi. Serta-merta, keadaan di dalam rumah kembali menjadi gelap gelita. Mereka cuba untuk bangkit untuk menerkam kembali Tok Alang. Dan Tok Alang melompat keluar ke serambi lalu terus bersedia dengan kekudanya. Usop, air Usop, pinta Tok Alang. Pak Usop terus naik ke atas serambi lalu menghulurkan sebotol air yang telah siap dibuka tudungnya. Tok Alang membaca sesuatu lalu meniup ke dalam air tu. Kamu semua andal ya? Kamu semua andal, katanya sambil menuang sedikit air ke tapak tangan. Kamu semua andal ya? Nah, ambil semua ni. Tok Alang merenjis air itu ke arah mereka. Maka bertambahlah kepanasan makhluk-makhluk tu. Panas. Panas, berhenti. Tolonglah berhenti. Panas. Mereka merayu dengan nada suara yang sangat-sangat memilukan. Mereka mengesot untuk mengelak renjisan demi renjisan dari Tok Alang. Jangan. Jangan, panas. Dan sedikit demi sedikit mereka cuba untuk mengesot turun dari serambi. Mereka menjala turun melalui tangga. Tok Alang tetap meneruskan renjisan. Tiada belas kasihan bagi makhluk yang banyak melakukan kerusakan. Hijab mereka yang berada di dalam bulatan masih lagi tertutup. Penglihatan mereka masih lagi melihat 3 wanita cantik, termasuklah arwah isteri Sabri yang kelihatan sangat muda sedang mengensot turun dari tangga. Mak, Apai secara tak sengaja telah menegur. Perlahan-lahan dia melihat ketiga-tiga wanita yang menjala turun dari tangga itu berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Badan mereka meledih, tubuh mereka kurus kering, mereka dipenuhi dengan ulat, rambut mereka hampir tiada. Seperti mayat reput yang sedang dirata oleh makhluk di dalam liang lahat. Apai tergamam. Mulutnya ternganga, lidahnya terkunci, mata dia terjegil. Mak. Dan pada waktu tu, Mak Leha dan Pak Yus menjadi panik. Mereka memaut cucunya yang dah seperti orang sawan. Apai? Apai kenapa ni, Pai? Ujar Mak Leha sambil menggoncangkan tubuh Apai. Haji Husin, bacakan Al-Fatihah 3 kali dan tiup ke telinga kanan dia. Lepas tu sapu muka dia dengan air. Arah Pak Yusof. Haji Husin tanpa banyak bicara terus melakukan apa yang disuruh. Selepas tu Apai pun kembali seperti sedia kala. Namun Apai terlihat seperti orang yang telah hilang tenaga. Tok Alang masih lagi meneruskan renjisan demi renjisan sehinggalah ketiga-tiga makhluk tu berada di tengah-tengah halaman. Pak Usop mengikori Tok Alang dari belakang. Usop, bagi aku garam lagi, pinta Tok Alang. Pak Usop segera menghulurkan apa yang dipinta. Tanpa banyak bicara, Tok Alang menabur garam tu di sekeliling makhluk tersebut seperti mana dia menabur garam di sekeliling mereka yang lain. Lantas, Tok Alang duduk bersila di luar bulatan. Keris dipacakkan di hadapannya. Haji Arsyad kelihatan berdiri di belakang Tok Alang. Hanya dia saja yang mampu melihat Haji Arsyad pada ketika itu. Malah, Pak Usop juga tidak sedar yang dia sedang berdiri di sebelah Haji Arsyad. Hei, kamu dah tak boleh nak ke mana-mana lagi.
Sekeliling kamu telah aku pagar. Langit pun tak terima kamu. Tanah pun tak inginkan kamu. Sekarang kau bagi tahu aku, dekat mana Sabri? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Okey, salah satu makhluk tu. Oh, kau degil ya? Nah. Tok Alang mencabut kerisnya lalu ditikam kembali ke tanah. Tatkala keris tu dipacak ke tanah, Haji Arsyad menghentak kakinya ke bumi. Serta-merta ketiga-tiga mereka memekik. Sakit. Sakit. Oh, sakit ya. Jadi, kau nak bagi tahu atau tidak sekarang ni? Bentak Tok Alang sekali lagi. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Masih kedengaran jawapan yang sama. Tok Alang menyeringai. Dicabut keris yang terpacak lalu diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Haji Arsyad juga kelihatan mengangkat kakinya dengan lebih tinggi. Nah. Lalu dipacakkan sekali lagi keris tu, dan kali ini dengan lebih dalam. Tolong, sakit. Tolong. Sakit. Dan pada waktu itu mereka merayu. Tok Alang mengangkat sekali lagi kerisnya. Kali ini tiada lagi soalan. Dia hanya ingin terus menyeksa makhluk-makhluk durjana ini. Nanti jangan seksa kami. Jangan seksa kami nanti. Tok Alang hanya tersenyum sambil menjeling ke arah mereka. Keris masih bersedia untuk dipacak. Lebih baik kau cakap. Kalau tidak, aku seksa kau lagi sekali. Bentak Tok Alang pada waktu itu. Kami hanya mengikut arahan. Yang mencengkam Sabri bukanlah kami. Yang mencengkam Sabri adalah Kesuma Ikal Maya. Kata mereka silih berganti. Jadi, di mana Kesuma Ikal Mayang? Kami dah bagi tahu kau. Engkau carilah sendiri. Kata mereka serentak. Engkau nak main-main dengan aku ya? Nak aku seksa engkau lagi? Tok Alang mengacau untuk menikam lagi kerisnya. Nanti. Kesuma Ikal Mayang ada di kubur isteri Sabri. Tolong lepaskan kami. Kami dah tolong kau. Tolong lepaskan kami. Tok Alang bingkas berdiri bersama keris di tangan. Dia ketawa kecil. Jika kamu semua sentiasa menyesatkan dan memperdaya manusia, maka aku juga tak perlu merasa belas kasihan kepada kamu semua ni. Apa maksud kau? Kau tipu kami. Kau lepaskan kami. Dan Tok Alang tak menghiraukan kata-kata mereka. Dia lalu membuka langkah silat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang memiliki sekalian alam di langit maupun di bumi, yang memiliki segala zat yang hidup maupun yang telah mati, dengan kekuasaan yang ada di dalam kandung kalimahmu,
Aku ditugaskan untuk memasung kamu ke dalam bumi hingga ke hari kiamat. Allahu Akbar. Tok Alam melompat lalu menikam tanah sekuat-kuat hatinya. Mereka memekik. Lalu dengan sekelip mata, mereka hilang dari pandangan. Kelihatan tanah di dalam bulatan itu mengeluarkan asap tebal lalu hilang seketika kemudian. Tok Alam berdiri kembali lalu menjeling ke arah Haji Arsyad. Dia mengangguk sebagai memberi isyarat untuk teruskan ke langkah seterusnya. Tok Alam menarik bahu Pak Usop. Usop, aku dengan Haji Arsyad akan ke tanah perkuburan. Kamu jalan dulu bersama mereka semua. Aku akan seru Datuk Panglima sebentar nanti. Mereka tak boleh melihat Datuk Panglima. Sampai di sana nanti, duduk di luar kawasan kubur sehingga aku panggil. Dah, pergi sekarang. Arah Tok Alam. Pak Usop mengangguk faham, lalu diterus menuju ke bulatan yang menempatkan mereka berempat. Seketika kemudian, mereka terus beridar dengan segera. Tok Alam memerhatikan mereka berlalu. Maka, langkah seterusnya adalah langkah yang terakhir untuk mengakhiri tipu daya syaitan yang amat memudaratkan.